Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wala, seperti kita janjikan insya-Allah saya bersama Nur Urfa ya untuk membahaskan tentang mazhab. Beliau adalah pelajar di UiA ya, di UiA untuk membahaskan isu ini. Beliau aktif di bidang dakwah. So kita tunggu dia request, kemudian kita buka perbincangan dan tuan-tuan boleh membincangkan tentang isu ni, tentang mazhab dan fiqh dan seumpama dengan dia. Ya, ahlan ahlan. So, silakan tu, silakan. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sihat Okay. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ustaz tengah buat apa tu? saya baru habis kelas. Sihat? Saya baru habis Oh, kelas okey. dengan guru. Kita ada kelas pengajian online kaedah fiqhiyah dan juga milkiyah. Oh, Okey, hari ni okey. tajuk apa hari ni tu? Peranan mazhab fiqh di dalam mendepati isu semasa umat Islam. Kita akan Okey. bincangkan tentang solusi fiqh di mana empat peranan mazhab ni iaitu mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Hambali menyelesaikan satu solusi fiqh. Okey, tanpa membuang masa, Nufa, seperti yang kita tahu, fiqh yang berlainan telah memberi keluasan fiqh di mana pengamal daripada mazhab Syafi'i misalnya boleh berginjak kepada mazhab lain dalam isu-isu yang darurat misalnya, dan ini telah membuktikan bahawa keluasan fiqh itu wujud di mana kita boleh pakai mazhab lain bila dalam sesuatu perkara. Jadi Ya. Ustaz, pada zaman kontemporari ini Ustaz, apakah kepentingan fiqh mazhab ini? Ya, Boleh Ustaz terangkan? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Nur, pada semua penonton. Fiqh merupakan satu sistem pemikiran ya, yang mana dia menggambarkan kepada pemikiran para ulama terhadap kefahaman mereka terhadap nas-nas syariat. Maka diterjemahkan dalam bentuk mazhab. Dia bukan akidah untuk kita i'tiqad, tetapi dia merupakan sistem yang penting kita ada supaya kita tidak terbabas daripada kelemahan-kelemahan pandangan ataupun perangkat-perangkat pandangan yang tidak mempunyai asas. Sebab itu bila kita bertanya kenapa kita bermazhab fiqh, kerana yang pertama untuk mengelak daripada salah faham terhadap kefahaman Al-Quran dan Sunnah. Kerana para ulama menyatakan kami tidak faham Sunnah, kita keliru sehinggalah datang Imam Malik dan Sufyan Uyainah. Kerana kesilapan dalam pembelajaran apabila kita mengetahui sudah tentu Sunnah itu lebih afdal dan lebih besar daripada fiqh. Namun segi proses pembelajaran, bila kita hanya belajar sunnah ataupun hadis, kita akan berlaku kekeliruan. Kerana kita tidak mempunyai aliat, kemahiran untuk kita membaca sunnah secara direct. Sudah tentu mesti ada kamusnya. Maka fiqh ni adalah kamus, atau mazhab itu adalah kamus untuk memahami sunnah-sunnah yang dibahaskan dalam Sahih Bukhari sampai kepada kitab-kitab yang lain. Sebab itu kalau siapa yang belajar sunnah tu dia akan keliru. Kerana tak diterangkan apa itu rukun, apa itu syarat, apa itu tertib dan seumpama dengan dia. Maka bukan kita mendahulukan pembelajaran itu bererti kita mendahulukan fiqh ke atas sunnah. Tidak sama sekali. Dia seperti kita belajar lah. Orang-orang putih kata apa? You have to learn to walk before you run. Dan kamu perlu belajar berjalan sebelum kamu berlari. So dia, benda tu penting. Sebab kalau kita belajar pembacaan pun kita kena belajar ABC dulu. Sedangkan ABC tu bukan penting manapun. Tetapi penting untuk kita nak boleh membaca. Begitu kita dengan nak faham sunnah. Bila kita belajar mazhab dengan kuat, fiqh dengan kuat, kefahaman sunnah itu mantap. Dan tidak akan berlakunya kekeliruan di dalam kefahaman sunnah. Itu di antara perkara kenapa pentingnya mazhab, kenapa pentingnya fiqh ni, kerana fiqh dan mazhab adalah kamus kepada Quran dan juga sunnah. Okey Ustaz, terima kasih kerana memberi satu pendapat yang bernas dan Nufa dapat faham. Okey, Alhamdulillah. Ustaz, boleh tak kita ambil contoh macam Imam Syafi'i, ya, pendapat Imam Syafi'i tentang bila kita tawaf, kita tak boleh sentuh antara lelaki dan perempuan. Tapi dalam hal ni kita ikut mazhab lain untuk menunaikan tawaf tersebut. Bincang praktikal tu je lah.
Sebenarnya kita kena Okey. faham di antara mazhab dengan fatwa. Banyak kekeliruan di antara mazhab dan fatwa. Mazhab ini sebagai satu sandaran. Dia adalah proses pembelajaran. Proses dalam mentakwin ataupun kita nak restruct kita punya minda kita. Bagi mereka yang tidak ada mazhab, minda tidak tersusun. Minda lintang pukang dia panggil. Kerana dia tidak ada sandaran. Macam kita belajar lah, tak ada universiti. Di mana banyak saya belajar mata pila masjid sana sikit, pergi masjid sini sikit. Itu celaru dia panggil. Tapi bila kita belajar satu universiti, kita punya sistem pemikiran kita itu tersusun yang baik. Kita ada dia pembelajaran, kita ada assignment, kita ada orang kata apa nama dia, dipanggil pemeriksaan dan ijazah dan juga anugerah. Kemudian bila kita dah mantap, barulah kita pergi ambil master tempat-tempat yang lain. Baru kita ada kajian dan seumpama dengan dia. Jadi mazhab ini bukan satu kekangan. Jadi kita kena faham, mazhab satu proses pembelajaran. Adapun kita beramal dengan mazhab lain, itu dia panggil fatwa. Jadi berfatwa, kita boleh ambil pandangan yang mudah yang boleh membantu kita beribadat. So, semua orang perlu bermazhab, tetapi bila berfatwa tak semestinya kita mengikut mazhab kita. Kita mengikut mazhab yang mudah dipraktikkan. Sebab itu kata ulama Syafi'i, "Man betuliya bi syai'in faliqalid man ajaza." Hatta ulama Syafi'i sendiri mengharuskan ikut mazhab lain bila kita ada ujian. Tapi lebih afdal dia ikut mazhab dia. Tapi di Mekah ni susah kita tak ikut mazhab Hanafi. Tapi di sini bukan bermakna mazhab Hanafi lebih afdal daripada Syafi'i. Kita kena bezakan praktikal dengan teori. Sudah tentu teori mazhab Syafi'i lebih kuat sebab sandarannya kepada Quran. Aula mastumun nisa. Iaitu sentuhan dengan perempuan. Tak kira lah sentuh ke berjimat ke semuanya adalah sentuhan. Tetapi di segi praktikal mazhab Hanafi lebih mudah. Maka syariat lebih suka kepada memudahkan orang ramai. Maka tidak salah kepada orang beramal dengan mazhab Hanafi kerana i'tibarat fatwa bukan i'tibarat mazhab. Ya. Oh, jadi Ustaz Nufal nak bagi contoh lah kan. Kalau dalam keadaan darurat, contohnya seorang perempuan dia pergi R&R tapi dia tak ada kain solat sembahyang. Jadi dia akan nampak kaki. Jadi seorang pengamal Syafi'i tak boleh kan. Jadi boleh tak dia jump ke mazhab Hanafi tak pakai kain solat dengan nampakkan kaki ataupun dia boleh buat tak pakai apa nama ni? Telekung pun dia boleh sembahyang. Ya. Dalam isu ni, apabila dalam keadaan hajat, kita haruskan dalam keadaan hajat. Iaitu, dia kena sembahyang. Sembahyang lebih penting. Jadi kalau nampak kaki itu dimaafkan apabila dalam keadaan tidak jumpa. Tidak jumpa stokin dan supama dengannya. Tapi kita kata sunat dia ulang semula. Oh, tapi dalam keluasan mazhab Syafi'i, sebab mazhab Syafi'i ni dia mengizinkan dalam keadaan orang awam sedemikian rupa. Supaya dia tidak meninggalkan solat. Tapi janganlah makna dia selalu begitu. Supaya dia menjaga keamanan masyarakat. Supaya tidak berpecah belah. Ada orang dia suka memecah belahkan masyarakat dengan isu-isu sebegini. Saya lebih mengajak kepada perpaduan kefahaman dan digunakan pendapat ini bila diperlukan dan bila kita ada asas-asas yang logik. Tapi bagi mereka yang ada ilmuan itu hak dia. Mereka lah kita bicara tentang orang awam. Okey, ya. Jangan lupa subscribe video Nufal Falasuf. InsyaAllah Nufal akan keluarkan episod ke-8 tentang Nufal Suka Al-Ghazali Al-Munkih Minad Dolal. Okay, yang tu je Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.